Ribuan yang keluar protes dalam rally reformasi itu tidak dibayar. Tidak ada kepentingan politik atau harapkan habuan untuk hadir. Yang bising zalim sekarang bukan sebab dia tidak ada kebebasan bersuara. Dia bising pasal dia tak boleh fitnah dan sebarkan berita palsu. Kata mereka, suara mereka disekat. Tapi hari-hari kutuk dan cerca PMX dan meremehkan konsep madani. Demonstrasi yang kita lihat hari ini adalah sangat berbeza dengan demonstrasi orang yang benar-benar ditindas. Satu, buat demonstrasi sebab they cannot take it anymore. Yang satu lagi pula, buat protes sebab they got nothing to lose. Macam gerakan reformasi. Macam rally Hindraf. Hindraf adalah demonstrasi satu kaum minoriti yang ditindas dan dibakul sampahkan oleh cucu seorang Malabari dari Kerala yang hanya sibuk buktikan dia itu Melayu. Rally Hindraf sebenarnya adalah satu demonstrasi kegagalan kerajaan yang meminggirkan satu kaum yang dia sepatutnya jaga. Walaupun Hindraf ada konotasi keagamaan, tapi pada hakikatnya ianya merangkumi kaum India miskin tegar yang tertindas. Tapi keadaan sekarang berbeza. Malaysia Madani menampilkan seorang Melayu beragama Islam yang menekankan tata kelola, yang tak mencuri, yang tak korup, yang mahukan keadilan untuk semua dan membela nasib rakyat termiskin dengan ramah. Ini hanya mengangkat martabat agama Islam dan bangsa Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Dia mengganti naratif yang pemimpin Melayu Islam di Malaysia ni korup, kumpulan termiskin dan yang terpinggir pula merasakan pemimpin tertinggi negara yang berbangsa Melayu dan beragama Islam membela nasib mereka dan bagi keadilan kepada mereka. Negara memerlukan satu pasukan pembangkang yang berfungsi untuk melakukan semak dan imbang. Pembangkang masih gagal memainkan peranan yang signifikan. Perikatan Nasional tak boleh jadi pembangkang yang baik sebab mereka sibuk membenci dan lebih fokus untuk merampas Putrajaya secara tebal atap. Kerajaan sekarang komited untuk lakukan reformasi institusi. Bagilah cadangan yang baik. Tapi orang cerdik dalam Perikatan Nasional pun semua sibuk berpolitik sepanjang masa dan tidak fokus. Kalau ada kes mahkamah, jawab je lah. Pilih peguam ikut selera. Innocent until proven guilty, remember? Tapi apa pun, ambil gaji sebagai pembangkang, buatlah kerja. Jangan duk sibuk berpolitik je. Yang duduk dalam kerajaan pula, kita tak boleh nafi bila Barisan Nasional memerintah dulu, mereka ada cara perbincangan tertutup. Dari luaran, mereka adalah satu pakatan yang bersatu. Mereka tidak bercakaran di hailat ramai. It was at least a very good optic. Sesuatu yang parti-parti politik dalam kerajaan perpaduan macam tak pandai belajar sampai sekarang. Semua nak jadi hero dan gaduh secara terbuka. Ini perbuatan bodoh. Betul. Kalau belum fikir, fikir sekejap. Rakyat yang berfikir sedang menyaksikan kebodohan ini. Mereka harapkan ahli-ahli parlimen yang duduk dalam kerajaan perpaduan untuk bekerjasama. Mereka marah tengok manusia-manusia ini berkelahi dan bercakaran. Macam tak ada noktah untuk ketidakmatangan dan kebengongan sebegini. Buang masa je kan? Tak terfikir ke yang kerajaan sekarang ni memerlukan lebih daripada 2 penggal untuk memeterai reformasi dan bersihkan sistem korup yang berusia 43 tahun ini? Untuk mengubah sistem pentadbiran sepenuhnya dari segi pemikiran dan amal, sekurang-kurangnya satu generasi penjawat awam sekarang perlu bersara bila tiba masa. Walaupun segelintir akan dipecat kerana rasuah dan jenayah yang lain, ianya masih memerlukan masa yang panjang untuk sistem berubah. Ada tak fikir semua usaha reformasi mungkin boleh gagal jika pentadbiran sekarang digulingkan atau kalah dalam pilihan raya umum ke-16? Tak terfikir ke mesti ada penjawat awam yang tak happy? Dia nak maintain keadaan seperti dulu di mana dia boleh ambil rasuah dengan senang supaya dia boleh kekal hidup mewah. Pernah fikir tak, setiap kali kerajaan PMX tingkatkan usaha untuk melakukan reformasi,
puak-puak yang terpalit dengan rasuah juga akan tingkatkan usaha bagi merosakkan dan menggagalkan usaha kerajaan supaya mereka boleh menyelamatkan diri mereka. Jangan lupa, mereka dibantu oleh taikun-taikun yang juga ada kes rasuah. Sebab itu, jeritan tukar kerajaan masih merayap di udara. Boleh tengok tak dengan jelas kenapa kita kena sabar sikit dan tak marah kerana perubahan yang dijanjikan tu perlahan sikit. Bersih. Sila ambil perhatian. Jangan bikin hal. Please don't start the circus. If you do, you will be the clown. Remember, this is not about your popularity to stay relevant. Don't be like Mudah also lah. They are sinking in their own sea of BS. Hakikatnya ialah apabila PMX dan Kerajaan Perpaduan bekerja keras mengorak langkah ke hadapan, kumpulan yang menentang perubahan bekerja lebih masa untuk pergi 5 langkah ke belakang untuk gagalkan semua usaha reformasi. Jadi PMX dan Kerajaan Perpaduan perlu bekerja kuat 2 kali ganda tau. Melangkah ke hadapan dan juga mengurus rintangan. Bukan mudah. Jadi kita rakyat yang berfikir, sabar. Bagi ruang untuk PMX dan kerajaan untuk melakukan reformasi yang dijanjikan. Kita kena ingat, change is not easy. Resistance to change is very strong. Give time. Jangan kita terheret dalam permainan politik golongan yang berkepentingan yang mahu kita bersama mereka buat protes dan mendesak PMS lakukan reformasi mi segera. They know reformasi instant noodle ni is not possible. Desakan ini adalah jahat dan untuk kepentingan peribadi. Itu saja. Jumpa dalam episod ke-10. Fikir sekejap.